Okey, baik. Ada lagi soalan? Okey, baik. Kapten, sahabat kita Wiz ni dia tanya, kesian dia lama dekat situ. Sahabat kita ni dia tanya, dia kata kalau tengok P. Ramlee, cerita-cerita P. Ramlee, cerita dulu-dulu, tudung ni macam tak wujud. Macam tak wujud tudung ni. Orang pergi haji dulu pun paling tinggi pun dia pakai selendang atas atas kepala saja. Sebenarnya apakah hukum bagi mereka ni? Adakah mereka masuk Melaka? Ah, adakah dosa sampai masuk Melaka katanya? Dah masuk neraka Melaka pula dia kata. Macam mana Kapten? Fadal. Ya, betul tu. Kalau ingat live saya yang sebelum ni dengan Ustaz Syihabuddin pun saya ada sebut bila tahun 80-an, bila di kalangan muslimat kita mula nak bertudung, itu dianggap sebagai satu ekstremis. Sebagai Mhm. satu yang ekstrim bila nak pakai tudung. Padahal itu termasuk dalam perintah syarak. Okey. Bagaimana dengan yang sebelum tu? Tahun 60-an, tahun 70-an yang langsung tak pakai. Kita kata moga-moga Allah mengampunkan mereka. Mungkin ilmu tidak disampaikan ke ataupun kesedaran belum ada, kesedaran ada tetapi tidak dapat disebarkan, kuliah-kuliah tak banyak ke, mungkin stesen TV tidak mengajarkan ke. So mereka beramal dengan apa yang mereka tahu pada zaman itu dan moga-moga mereka dimaafkan atas apa yang mereka tidak tahu ataupun tidak ditekankan, mungkin kurang penekanan. Sekarang ini sudah ada penekanan, sudah ada kesedaran, maka tidak lagi sepatutnya menjadi alasan untuk seseorang itu tidak tahu tentang hukum tudung itu. Jadi mereka yang dahulu kita kata moga-moga Allah maafkan. Sama lah juga bila kita bincang, saya masuk bab bidah lah sekarang ni. Kan bila kita Silakan. bincang bab bidah apa ke, orang selalu kata habis tu mak ayah kita atuk apa kita kata itu zaman dahulu. Mereka mungkin tak tahu. Sekarang dah tahu. Maka kita dah tahu mana bid'ah, mana sunnah. Maka kita tegakkan yang sunnah dan kita hapuskan bid'ah. Apa yang lama dahulu mungkin mereka tak tahu. Moga-moga Allah mengampunkan mereka. Sebab dalam ilmu Islam ini ada satu bab yang duduk yang disebut sebagai orang yang jahil. Orang yang tidak tahu ke, tidak sampai ilmu kepada mereka ke. Saya sendiri pun, mak bapak saya dulu pun dengan kenduri tahlil apa semua tu biasa saja. Saya pun dulu pergi juga. Walaupun pergi lebih pada nak makan kan. Mhm. Jadi, okey, apa yang kita tak tahu dulu, moga-moga Allah maafkan kerana mereka tidak tahu. Tapi sekarang kita dah tahu. Kembali kepada isu menutup aurat. Sekarang kita dah tahu macam saya sebut tadi kan. Information overload dah punya banyak. So macam susah nak kata orang tak tahu. Jadi itu yang saya kata mereka tahu. Tapi apa yang menyebabkan mereka masih keberatan untuk melaksanakannya. Itu yang kita nak cuba faham. Jadi yang dulu-dulu tu 60-an, 70-an tu moga-moga Allah mengampunkan mereka atas sebab mungkin ilmu belum disampaikan ke, penekanan tu belum ke. Tapi alang-alang sebut tentang P. Ramlee Mhm. dan kita sentuh poligami juga. Ada satu movie P. Ramlee yang famous, Madu 3. Mhm. Semua orang tahu kan? Okey. Madu 3 tu kalau sekadar nak ketawa-ketawa okey. Tapi untuk dijadikan contoh poligami, no, no, no. Jangan dengar. Mhm. Sebab Lagu pun tak bagus tu. kalau sekadar komedi untuk ketawa-ketawa, tak apa. Tapi contoh poligami, itu contoh yang tidak bagus sebenarnya. Mhm. Saya ulas sikit berkaitan isu P. Ramlee ataupun zaman itu. Zaman itu di tanah Melayu ataupun di kawasan kebanyakan di Asia, memang kita dalam keadaan memang tak pakai tudung. Majoriti kita tak pakai tudung dengan sempurna lah kita katakan. Kalau pakai pun paling-paling tu selendang. Saya sendiri pun, saya belajar Quran daripada ustazah saya memang letak situ je. Zaman, lagi-lagi zaman 90-an tu, dia orang ada trend flower horn. Trend flower horn. Jadi rambut dia nak kena pusing jadi flower horn. Jadi dia memang letak tu bagi nak nampak flower horn tu. Tapi yang tu berlaku di tanah Melayu, bukan di tanah di kawasan Asia. Tetapi kalau kita tengok di kawasan Timur Tengah pada waktu ketika itu, keadaan itu agak berbeza dan perbezaan itu juga sangat ketara. Sehingga kat sana viral juga tetapi burqa. Maksudnya tutup habis. Zaman tu tutup habis pula bagi orang Timur Tengah. Jadi keadaan itu berbeza-beza. Tapi macam Kapten sebut tadi, kita kata ini adalah keuzuran yang sangat jelas. Orang tak tahu berkaitan tentang hal berkenaan
ataupun tidak sampai tahap keyakinan awam di dalam hal seperti itu, dan ia pastinya akan ditimbang oleh Allah Taala dengan yang terbaik. Wa hisabuhum 'ala Allah, moga Allah Taala juga memberikan kebaikan kepada kita. Macam zaman kita lah, kita ni pun ada beberapa perkara mungkin pada waktu ketika ini kita menganggap bahawa ia adalah perkara yang enteng sahaja, tetapi satu hari nanti anak-anak kita kata, macam manalah orang zaman bapak-bapak dia dulu tak buat benda tu, sedangkan dia adalah perkara yang wajib. Contohlah, mungkin akan ada juga perbahasan seperti itulah. Tapi moga-moga Allah Taala memberikan kebaikan setelah kita melakukan proses pendidikan dan juga pengajian ilmu. Ada satu soalan yang begitu provokatif juga kepada Kapten pada malam ni. Kawan ni memang cukup tak perhatian Kapten. Tapi ada soalan dulu daripada Syahabuddin Fans. Dia kata, soalan pada Ustaz Syihab, betul ke Ustaz tak nak kahwin lagi sebab takut bini? Yang pertama, saya bukan takut bini. Bini saya sangat garang, jadi dia sangat menakutkan. Tapi yang kedua, sebenarnya saya tak ada keperluan untuk bukan tak ada, sekadar tak ada keperluan dan tidak ada keinginan untuk menambah lagi. Kalau saya nak menambah lagi, saya kena ikut cadangan Kapten, iaitu perlukan kepada persediaan yang begitu baik. Sebab kita nak kahwin ni bukan satu hari kahwin, esok dah cerai, bukan. Tapi kahwin ni adalah untuk kita mengembangkan zuriat kita, mengembangkan kasih dan cinta kita. So ia adalah satu percaturan yang begitu mendalam. Pada saya, isteri saya adalah yang terbaik dan saya sudah rasa cukup dengan seorang isteri. Saya rasa cukup dengan seorang isteri dan tak ada keperluan. Dan kalau ikut nasihat Kapten, memang saya tak digalakkan untuk tambah lah. Okey, tapi kita berbalik kepada soalan sahabat kita sebelum kita masuk soalan daripada TikTok ni. Ada sahabat-sahabat kita tengah duduk tunggu ni, saya accept. Raslok dia kata, dia berbalik pada isu yang sama tadi. Kapten sebut tadi, jangan sumpah setia kepada isteri. Ajaran apa tu Kapten? Pada saya, bila anda dah suka dengan perempuan lain, itu micro cheating. Oh, dia marah Kapten. Macam mana Kapten? Okey, dia perkataannya apa? Bila dah suka dengan perempuan lain kan? Sebab tu, bila saya dengar daripada awal tadi, saya kata jangan jatuh cinta awal-awal. Sekadar bertaaruf dan tengok sesuai atau tidak. Kemudian dah kahwin baru bercinta. Bezanya bila seseorang itu, dia tak perancang untuk poligami, dan dia hanya nak cinta seorang isteri saja, tapi kemudian dia pergi mencintai orang lain. Dan tiba-tiba dia nak pergi berpoligami tanpa dia ada persediaan apa semua tu. Beza dengan orang yang dia ada perancangan awal untuk poligami, kemudian dia pilih mana calon yang sesuai berdasarkan agama apa semua tu, dan kemudian dah kahwin baru bercinta. Okay. Dan bila dah cinta itu adalah sesuatu yang memang dihalalkan, sebab apabila Allah SWT menghalalkan poligami, sudah tentu Allah juga menghalalkan untuk seorang lelaki itu mencintai lebih daripada seorang wanita, sampai 4 saja. Jadi kalau nak kata itu adalah micro cheating ke apa ke, soalannya kembali kepada yang bertanya, apakah Allah menghalalkan micro cheating? Okey, macam mana tu? Saya nak tambah satu perkara lagi yang tadi ada tanya, Ustaz ni isteri ke? Okey, orang suka tanya kan, ni takut isteri ke apa? Okey, jawapan yang lebih tepat ialah saya takut kepada Allah. Andai kata saya berpoligami, saya tidak dapat melaksanakan tanggungjawab saya sebagai seorang suami dengan adil, dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan sekadar takut isteri ataupun tak takut isteri, tapi lebih takut kepada Allah. Andai kata saya tetap poligami, saya tidak dapat melaksanakannya dengan cara yang baik, dengan cara yang sepatutnya. Okey, mantap. Jawapan Kapten cukup padu.